Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fahmi bin Jamil. Hai, Assalamualaikum. Saya Nikmat Diani Mansur. Hari ini, saya dan Nick akan membentangkan tentang ideologi liberalism dalam pemikiran Muslim di Malaysia. Terdapat pelbagai aliran pemikiran yang wujud sepanjang sejarah manusia. Ia berlaku kesan daripada kewujudan pelbagai bangsa, budaya, agama dan latar belakang. Islam mengajar manusia untuk menghormati perbezaan tersebut, selagi mana aliran pemikiran itu tidak menjejaskan pemikiran dan kepercayaan umat Islam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu daripada aliran yang wujud adalah aliran pemikiran liberal yang mana bukan berasal dari Islam. Apa itu liberal dan liberalism? Liberal berdasarkan Kamus Oxford Dictionary tahun 2018, liberal berasal dari perkataan Latin iaitu liber, liberalis dan liberal yang bermaksud bebas, tidak terikat, progresif, reformis atau radikal. Dari perspektif teologi, liberal bermaksud berfikir untuk bebas daripada kepercayaan tradisi atau berfikir bahawa ajaran bersifat tradisi perlu diubah kerana didapati tidak lagi sesuai dengan pemikiran moden. Manakala liberalism secara umumnya boleh diartikan sebagai seorang individu yang berfahaman liberal atau seorang yang berpandangan bebas berfahaman demokrasi dalam aspek termasuk agama, ekonomi, ideologi dan politik. Dari segi politik, liberalism adalah pemikiran berpusat pada individu yang dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak yang dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Dari segi sosial, liberalism diartikan sebagai suatu etika sosial yang membela kebebasan, liberty dan persamaan equality secara umum. Dan dari segi agama, liberalism bermaksud pemikiran yang cuba membebaskan Islam dari sebarang ikatan syarak dengan cara mentafsir, mengolah atau menafikan apa sahaja dalil syarak agar bersesuaian dengan pemikiran yang berteraskan falsafah barat. Ianya berpegang kepada sikap keterbukaan, konsep rasional dan kebebasan intelektual. Pada zaman pencerahan atau Enlightenment, sekitar abad ke-17 dari 18 Masihi, liberalism telah meresap dalam kebudayaan hidup dan falsafah barat. Negara-negara Roman Katolik seperti Perancis, Itali dan Sepanyol, liberalism dilihat lebih bersifat anti keagamaan dan cenderung kepada mengekang pihak berkuasa awam dan kuasa politik daripada memanipulasi agama. Perbahasannya adalah tentang memberi hak kepada manusia untuk berfikir dan membuat sintesis mengenai perkara-perkara berkaitan ketuhanan, kemanusiaan dan alam semula jadi secara rasional dan kontekstual. Sekularism dan liberalism. Menurut pandangan al-atas, sekularism adalah proses pemisahan antara gereja dan negara serta proses pemisahan antara kekuasaan keagamaan dengan urusan dunia. Fahaman ini adalah usaha keras ahli falsafah barat untuk mengikis status quo ajaran-ajaran agama dalam sistem politik dan sosial. Faktor utama yang mendorong usaha ini adalah kekeliruan kepada ajaran agama Kristian yang bercampur aduk dan manipulasi gereja terhadap kepentingan rakyat. Fahaman ini juga telah berusaha menggambarkan kepada masyarakat bahawa umat Kristian, pemikir, ahli teologi dan sarjana Kristian telah salah dalam menafsir kitab Injil. Hal ini diperkuatkan lagi dengan kemunculan tokoh-tokoh pemikir liberal seperti John Locke, Immanuel Kant dan Adam Smith. Tokoh-tokoh inilah yang telah membawa perubahan kepada masyarakat Eropah
dengan mengetengahkan idea-idea pembaharuan dan pembebasan yang baru. Okey, kita sambung dengan aliran-aliran liberal. Terdapat 4 aliran liberal. Pertamanya adalah Islam liberal, keduanya adalah politik liberal, ketiganya adalah pemikiran liberal, dan keempatnya adalah Islam tradisional dan juga Islam revival. Islam liberal mengikut konteks pemikiran Islam di Malaysia, di mana Islam liberal ini adalah perkataan yang menggantikan istilah Islam Protestan, di mana ianya ada kaitan terjadinya tradisi Kristian di Eropah dengan gerakan reformasi Islam. Islam liberal bermaksud individu ataupun kumpulan umat Islam yang berpegang kepada penafsiran tidak tekstual terhadap Al-Quran, dan ianya pentafsiran Al-Quran mesti berasaskan kepada pengertian intipati maksud ayat, bukan kepada yang tersurat yang telah tertulis di dalam Al-Quran. Islam liberal ni ianya merangkumi isu-isu politik, demokrasi, ekonomi, hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, prinsip pentadbiran, agama, pluralism, kebebasan berfikir, penentangan terhadap teokrasi, hak-hak perempuan, hak-hak non-Muslim, kebebasan berfikir dan juga gagasan tentang keagamaan. Seterusnya kita ke ciri-ciri fahaman Islam liberal, di mana pertamanya adalah menganut fahaman pluralism. Pertamanya, semua agama dianggap benar dan sama. Kedua, mereka tidak yakin bahawa hanya agama Islam yang benar sahaja. Dan ketiga, perkahwinan campur agama Islam, kerana semua agama ni mereka anggap adalah benar dan sama. Kedua dalam Islam liberal adalah mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut agama Islam. Murtad daripada agama Islam tanpa sebarang undang-undang, dan juga hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama yang diakui dalam Al-Quran, dan konteks tidak ada paksaan dalam agama, merujuk kepada Al-Baqarah ayat 256. Tiga Islam liberal adalah ayat-ayat Al-Quran perlu ditafsirkan semula agar ianya selari dengan maksud peredaran zaman. Okey, ianya tanpa terikat dengan tafsiran ulama dahulu, memadai menurut tafsiran yang menepati logik, akal dan rasional, menyeru manusia berfikir, merenung dan menggunakan akal. Jadi sekarang maknanya tanpa ada penafsiran daripada mana-mana Wahabi ataupun mana-mana orang-orang terdahulu. Ciri seterusnya untuk Islam liberal ni adalah mempertikaikan syariat Allah dan juga hukum-hukum fiqh dengan hujah yang rasional. Sebagai contoh, hukum syariat Islam adalah ciptaan ulama dan fuqaha, dan menyeru kepada pembaharuan fiqh secara bebas tanpa perlu merujuk kepada ulama dan disiplin ilmu usul fiqh. Okey, antara hukum hakam syariat menurut Islam liberal yang perlu dinilai semula: hukum faraid yang tidak sama rata antara lelaki dan wanita, keharusan poligami oleh lelaki, dan kewajipan bertudung kepada wanita-wanita, dan juga hukum bunuh kepada orang-orang yang murtad. Ciri seterusnya untuk Islam liberal ni adalah mereka menolak penguatkuasaan undang-undang moral agama. Sebagai contoh, mereka tidak bersetuju dengan apa jua cara dan usaha menggunakan undang-undang untuk memelihara iman seseorang Muslim di Malaysia. Maksudnya adalah politik liberal, di mana ianya adalah untuk memupuk sikap saling menghormati antara penganut agama Kristian dengan agama-agama lain yang bukan dari kepercayaan agama Kristian.
Ianya bertujuan untuk mencari titik temu yang boleh digunakan untuk menjamin keharmonian beragama dan perpaduan dalam sesebuah negara. Politik liberal hanya boleh dicapai apabila negara ada kaitan terlebih dahulu menerapkan corak pemikiran liberal kepada masyarakat di negara-negara lainlah. Seterusnya adalah pemikiran liberal. Pemikiran liberal ini berasaskan pada rasional atau pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran tradisional atau berbeza sama sekali dengan pemikiran fundamental. Pemikiran tradisional atau fundamental ini adalah pemikiran yang berasaskan kepercayaan dan kecenderungan kepada ideologi dan pengetahuan tertentu, mengikut kata Leonard Binder pada tahun 1988. Menurut Ibrahim Abu Rabi pada tahun 1994, bahawa liberalism bukan semata-mata isu rasional, universal atau secara politiknya mudah dilaksanakan, tetapi merupakan satu alternatif penyelesaian kepada negara-negara membangun Islam untuk menyelesaikan masalah politik dan moral negara mereka. Okey, aliran terakhir bagi Islam Traditional and Islam Revival adalah ianya dianggap sebagai Islamism, Fundamentalism dan Wahhabism oleh doktrin-doktrin Islam. Dan pemikiran ini dianggap sebagai pemikiran yang menyerang interpretasi adat dan kurang memberi perhatian terhadap inti doktrin Islam. Dan Islam Revival ini cenderung kepada amalan tekstualis dan Arabisme. Menurut mereka, umat Islam yang bersifat kritis terhadap adat tradisional Islam yang selama ini dikaitkan menjadi doktor kepada kemunduran umat Islam. Dan mereka juga berhasrat untuk menjadikan umat Islam ini lebih maju dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang selari dengan nilai-nilai liberalisme barat. Kesan liberalisme terhadap Muslim di Malaysia. Pertama adalah memperjuangkan fahaman pluralisme, di mana menyamatarafkan semua agama agar kedudukan Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad. Ianya selari dengan salah satu tuntutan IFC atau Suruhanjaya Antaragama Interfaith Council supaya membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa halangan dan tindakan. Dan yang kedua adalah menghapuskan kedaulatan agama Islam di Malaysia sebagai agama persekutuan atau Islam sebagai agama negara, di mana ia sengaja ditafsirkan dengan Islam sekadar agama rasmi sahaja. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Mereka turut menentang pemerkasaan terhadap mahkamah syariah dan undang-undang syariah selain turut berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Ketiga adalah menghalalkan yang haram. Mereka tidak segan silu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Pakar Jaringan Islam Liberal JIL di Indonesia, Profesor Musdah Mulia secara terang-terangan menegaskan bahawa perlakuan homoseksual adalah normal kerana naluri tersebut adalah datang daripada Tuhan. Bagi mereka, pengharaman homoseksual oleh majoriti para ulama adalah berdasarkan penafsiran yang sempit dan jumud. Dan kesan yang keempat adalah meremehkan tihad ulama Islam. Sekian lama, tokoh-tokoh empat mazhab yang unggul seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad menempati kedudukan istimewa di hati umat Islam, khususnya golongan cendekiawan dan intelektual. Pandangan-pandangan dan hasil ijtihad mereka disantuni dengan penuh sopan sekalipun tidak dianggap maksum.
Namun, sikap sebegini tidak wujud sama sekali dalam minda penganut liberalism. Pandangan para ulama tidak lebih seumpama warisan sejarah yang hanya layak ditempatkan di muzium untuk kenang-kenangan sahaja. Menanggani liberalism di Malaysia, ianya perlu ditangani secara bersama dan menguatkuasakan aplikasi dan semua ruang yang ada dalam sistem perundangan negara. Kita perlu berhati-hati ketika menerima bantuan kerana lazimnya ia datang secara pakej dan ada kalanya bersama tajaan-tajaan tertentu. Pihak kerajaan dan badan dakwah perlu mengadakan kempen atau ceramah tentang bahayanya fahaman liberalism. Akhir sekali adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup. Secara kesimpulannya, dalam masyarakat yang pelbagai di Malaysia, kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Iban, kita ada Sing, kita ada Kadazan dan sebagainya. Pemikiran sekularisme sudah meresap masuk ke dalam semua peringkat pemikiran. Dan mereka sering meletakkan tuduhan liberal pun ada kalanya berfikir secara liberal. Sukar untuk meletakkan satu batasan kepada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mengenai fahaman ini.